Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita baru sahaja sampai ayat 2 surah At-Taghabun, surah yang ke-64 dalam Al-Quran. So pada hari ini insyaAllah kita akan sambung bermula ayat 3 dan ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat. Dan ia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu, dan kepadanya lah tempat kamu kembali. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala mencipta manusia. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 3 ni pula Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang penciptaan langit dan bumi serta penyempurnaan penciptaan manusia. Yang mana ini juga merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ni, Khalaqas samawati wal ard. Ia menciptakan langit dan bumi. Setengah ulama mengatakan ketika mana Allah Ta'ala menyebut kata khalaqa, itu berarti Allah Ta'ala mencipta tanpa ada sebarang contoh sebelum. Kalau seseorang mencipta disebabkan ada contoh lain atau terinspirasi daripada satu gambar, satu pemandangan, itu belum lagi dikatakan luar biasa. Tetapi ketika mana seseorang dapat mencipta sesuatu yang sangat dahsyat, yang mana sebelumnya dia tak ada inspirasi apapun, dia tak ada contoh apapun, dia tak pernah tengok gambaran sesuatu apapun, maka itu sangat dahsyat. Dan yang dapat melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia ni biasanya kita mencipta hanya kerana terinspirasi dari sesuatu yang kita lihat, daripada suatu pemandangan, daripada suatu khayalan, and then kita wujudkan dalam satu ciptaan yang itu pun tentu tidaklah sempurna, ya. Maka Allah Ta'ala Maha mencipta, bahkan mencipta sesuatu yang sangat dahsyat daripada sesuatu yang tak ada contoh. Khalaqas samawat. Allah Ta'ala mencipta langit. Sab'a samawatin tibaqa, kata Allah dalam surah Al-Mulk, iaitulah 7 lapis langit secara bertingkat-tingkat. Untuk mencipta satu langit sahaja, manusia, makhluk apapun, pastilah tak mampu. Apatah lagi sab'a samawat, apatah lagi sampai 7 lapis langit.
So ini menunjukkan kuasa Allah Ta'ala yang sangat-sangat dahsyat, yang kita tak dapat bayangkan. Dan Allah Ta'ala mencipta langit itu bighairi amadin tarawnaha, tanpa ada sebarang tiang sebagaimana kita saksikan. Kalau manusia hendak mencipta, katalah rumah tingkat 2, maka sudah pasti dia buat tiang, dan tiang itu pun kena kukuh. Apatah lagi dia nak buat 3 tingkat, 4 tingkat, 10 tingkat, dia mesti ada tiang. Dan tiang ni mesti kukuh betul. Kalau dia tak kukuh, maka dia akan runtuh. Tetapi langit yang Allah Ta'ala cipta begitu besar, begitu luas, begitu tinggi, bahkan 7 lapis langit, bighairi amadin tarawnaha, tanpa ada sebarang tiang sebagaimana engkau saksikan, kata Allah. Maka ini tanda kuasa Allah yang sangat dahsyat. Wal arda, dan Allah Ta'ala mencipta bumi. Bumi ini pun Allah Ta'ala cipta 7 lapis pula, sebagaimana juga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Bil haq, dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat. Maksud bil haq dekat sini ialah bil hikmati, dengan ada hikmah dia. Allah Ta'ala tidak ada mencipta sesuatu yang sia-sia. Setiap daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta, pastilah ada hikmah dia. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Maka oleh kerana itu, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi yang masing-masing 7 lapis itu bil haq, ay bil hikmah, dengan ada hikmah dia. Maka Allah tidak ada mencipta sesuatu yang sia-sia. Semua ada hikmah dia. Wal ghayatul maqsudah lahu ta'ala, ada tujuan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Maka bumi ni Allah Ta'ala cipta, kerana bumi ni Allah Ta'ala cipta ada hikmah dia, ada maksud dia Allah Ta'ala cipta. Antaranya untuk kita tinggal di atas muka bumi ini, untuk kita menikmati segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, ya. Langit juga Allah Ta'ala cipta demikian, ada hikmah dia, ada tujuan dia Allah Ta'ala cipta. Bukan sesuatu yang sia-sia. Inilah salah satu kesempurnaan Allah Ta'ala dalam mencipta. Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu dengan begitu dahsyat, begitu luar biasa, tetapi tidak ada satu daripada ciptaan Allah Ta'ala yang sia-sia. Semua ada hikmah dia. Sekecil apapun yang Allah Ta'ala cipta, pasti ada hikmah dia. Apatah lagi yang besar seperti langit dan bumi, semua ada hikmah dia. Maka dekat sini terkumpul antara kuasa Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah, satu-satunya Tuhan yang hak, yang benar untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat tidak layak untuk disembah. Kenapa? Mereka tidak dapat mencipta, malah mereka adalah ciptaan manusia itu sendiri. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqun. Adakah Tuhan yang mencipta sama seperti Tuhan-Tuhan yang tak dapat mencipta? Maksudnya Allah Ta'ala nak memberitahu bahawa Allah Ta'ala tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang yang lain. Salah satu sebabnya ialah Allah Ta'ala mencipta, sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain tu, atau yang disembah, yang dianggap sebagai Tuhan tu, tidak ada mencipta. Bahkan mereka adalah ciptaan, tidak punya kuasa apapun, tak dapat mendatangkan manfaat, apatah lagi untuk menolak sebarang mudarat. Oleh kerana itu, hanya Allah Ta'ala yang maha kuasa dan hanya Allah Ta'ala yang maha esa.
Dan ini menjadi bukti nanti bahawa Allah Ta'ala kuasa untuk menghidupkan semula orang yang telah mati. Banyak orang-orang kafir dahulu tidak percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat menghidupkan semula orang yang telah meninggal dunia. Ya. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan hujjah. Antaranya ialah, apakah penciptaan langit itu, adakah penciptaan manusia itu lebih berat daripada penciptaan langit? Ya. Jadi Allah Ta'ala menyuruh manusia ni untuk berfikir. Kalau kamu kata Allah tidak kuasa membangkitkan semula orang yang sudah mati, menyatukan semula susunan tubuh badan mereka, ya, cubalah kamu perhatikan langit tu. Kamu fikir, mana lebih sukar, mencipta manusia atau mencipta langit? Kalau kita disuruh berfikir, manakah agaknya lebih berat, lebih susah, mencipta manusia atau mencipta langit? Saya ingat kita akan bersepakat mengatakan bahawa mencipta langit itu sesungguhnya lebih sukar daripada mencipta manusia. Kenapa? Dia begitu besar, dia begitu tinggi, berlapis-lapis dan begitu kukuh dan lain sebagainya. Sedangkan kita manusia hanya makhluk yang kecil, tak berdaya, ya, lemah. So tentu mencipta langit itu lebih susah kalau dalam pandangan kita sebagai manusia. So kalau mencipta langit saja Allah Ta'ala kuasa, apatah lagi untuk mencipta semula manusia. Sudah pastilah Allah Ta'ala kuasa untuk melakukan itu. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, kemudian kata Allah Ta'ala, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, dan dia Allah Ta'ala membentuk rupa kamu, فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, lalu Allah Ta'ala elokkan penciptaan kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala elokkan penciptaan kita. Allah sempurnakan penciptaan kita. Ini juga bahagian daripada tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa kita manusia ni dicipta Allah Ta'ala dalam bentuk rupa yang seindah-indahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ada menyebutkan, kata beliau, ja'alahum ahsanal hayawan kullihi suratan. Allah menjadikan manusia ini bentuk rupa yang paling bagus daripada seluruh haiwan. Bidalil, dengan satu bukti. Apa buktinya manusia ini dicipta Allah dalam bentuk rupa yang sebaik-baiknya? Ya, dalam bentuk rupa yang seelok-eloknya. Apa bukti dia? Bidalilin annal insana la yatamanna an takuna suratuhu ala khilafi ma yara min sa'iris suwar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia ini dengan bentuk rupa yang paling indah, yang paling elok, dengan satu bukti. Apa buktinya? Manusia ni dia tidak pernah bercita-cita supaya bentuk rupa dia berbeza atau serupa dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, dia tidak pernah menginginkan itu. Maka manusia tidak pernah ingin supaya bentuk rupa dia macam haiwan, supaya bentuk rupa dia macam makhluk-makhluk yang lain. Tak ada. Ini secara semula jadi Allah Ta'ala buat pada diri kita, yang membuktikan bahawa Allah Ta'ala telah mencipta kita dalam bentuk rupa yang paling sempurna, dalam bentuk rupa yang paling elok. Oleh kerana itu
kita mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimanapun bentuk rupa kita, warna kulit kita, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kerana kita semua telah dicipta Allah Ta'ala fi ahsani sur, dalam bentuk rupa yang paling elok, paling indah. Oleh kerana itulah, kita wajib bersyukur terhadap bentuk rupa setiap daripada kita. Dan haram hukumnya kita menghina, mengejek, merendahkan bentuk rupa orang lain. Kerana ketika mana kita merendahkan, menghina bentuk rupa orang lain, sama sahaja kita dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dia. Oleh kerana itu, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni dibaca ketika mana kita bercermin. Saat kita melihat diri kita, kita akan nampak wajah kita, bentuk rupa kita ketika mana kita bercermin, ya. Ada satu doa yang sangat baik kita baca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Yang berarti, ya Allah, sebagaimana engkau telah indahkan, engkau elokkan penciptaanku, fahassin khuluqi, maka elokkanlah akhlakku. Allah Ta'ala telah sempurnakan bentuk rupa kita fi ahsani suwar, dalam bentuk rupa yang paling indah, dalam bentuk rupa yang paling bagus berbanding makhluk-makhluk yang ada Allah Ta'ala cipta. Selain bentuk rupa yang zahir ini, ada lagi perkara-perkara yang Allah cipta dalam tubuh badan kita ni yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, ya. Seoleh kerana itu, kita perlu untuk mengindahkan akhlak kita. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah indahkan, engkau elokkan penciptaanku, maka elokkanlah akhlakku. Apalah erti bentuk rupa yang indah, elok, menawan, kalau akhlak kita buruk? Ya, kalau akhlak kita buruk, maka minta pada Allah supaya Allah Ta'ala elokkan akhlak kita sebagaimana Allah Ta'ala elokkan bentuk rupa kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, wa ilaihil masir, dan kepadanya lah, kepada Allah yang mencipta langit dan bumi, dan kepada Allah yang telah mengindahkan, menyempurnakan penciptaan kita, al-masir, ay al-marja', tempat kita kembali. Bilakah itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Semua daripada kita ni, tempat kembali kita adalah sama, iaitulah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, datang daripada Allah, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Sungguh tidak ada satu jalan pun untuk kita lari dari kembali kepada Allah. Semua kita pasti akan kembali kepadanya dan akan berjumpa dengannya. Apa yang Allah Ta'ala akan lakukan ketika mana kita kembali kepadanya? Fayujazikum ala imanikum wa kufrikum. Maka Allah Ta'ala akan membalas keimanan atau kekufuran mereka manusia. Pada ayat 2 sebelum ni Allah Ta'ala sebut, faminkum mu'min, faminkum kafir, wa minkum mu'min. Bahawa dalam kalangan manusia ni ada yang kafir dan ada yang beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala
kembalikan semua kepada Allah, atau kepada Allah lah tempat kembali semua manusia. Fayujazikum ala imanikum wa kufrikum. Allah Ta'ala akan membalas keimanan dan kekufuran kamu. Wa yas'alukum 'anil ni'ami wan na'im. Dan Allah Ta'ala akan tanya kepada kamu semua tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari kiamat itu akan ditanya semua nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Tidak ada satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, melainkan Allah Ta'ala akan tanya nikmat itu. Untuk apa kita gunakan? Adakah kita bersyukur dengannya ataupun tidak? Maka ketahuilah, setiap satu kenikmatan yang Allah beri kepada kita di atas dunia ni, itu semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka sungguh merugilah orang-orang yang kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dan sungguh amat beruntunglah orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Ya, so pada ayat 3 surah At-Taghabun ni, Allah menjelaskan bahawa dialah Allah yang mencipta langit dan bumi, begitu juga mengindahkan, mengelokkan penciptaan kita manusia, dan tempat kembali kita semua adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu tempat pun untuk kita berlindung daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang keempat, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Ayat 4 surah At-Taghabun ini menjelaskan kepada kita betapa luasnya jangkauan ilmu Allah Ta'ala. Kalau pada ayat sebelum ini berbicara tentang kuasa Allah, maka pada ayat 4 ini berbicara tentang ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala yang begitu syumul, dapat menjangkau segala-galanya. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia Allah Ta'ala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Maka tidak ada suatu perkara yang berlaku di langit dan di bumi melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satu perbuatan kita pun di atas muka bumi ini melainkan diketahui oleh Allah. Maka tidak ada satu tempat bagi kita untuk bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minas sarair wal zawahir wal ghaibi wal syahadah. Yang Allah Ta'ala ketahui di langit dan di bumi itu mencakupi segala macam rahsia. Rahsia apapun yang ada di langit dan rahsia apapun yang ada di bumi, Allah Ta'ala tahu. Wal-zawahir, dan segala perkara yang zahir di langit dan di bumi, Allah Ta'ala tahu. Wal-ghaibi wal-syahadah, yang ghaib ataupun yang nyata, semua Allah Ta'ala tahu. Ayat Allah Ta'ala ni perlu untuk betul-betul kita tanamkan di dalam jiwa kita, supaya kita sentiasa beringat bahawa Allah Ta'ala mengetahui kita. Allah Ta'ala mengetahui kita. Allah Ta'ala mengetahui kita. Dan kalau ini kita hadirkan dalam hati kita, insya-Allah ia akan memberi impak yang baik terhadap amalan kita. Saya kasih satu analogi. Sekiranya seorang pekerja tahu bahawa majikan dia sentiasa tahu tentang dia atau mengetahui dia setiap saat, agaknya dia bekerja dengan sungguh-sungguh ataupun tidak.
saya ingat dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya ingat dia akan bekerja, akan buat kerja sebagaimana yang diperintahkan oleh majikan dia. Kenapa? Kerana dia sedar bahawa majikan dia tahu atau mengetahui dia setiap saat. Maka dia tidak berani melakukan perkara-perkara yang tak elok atau perbuatan-perbuatan di luar daripada apa yang diperintahkan. Begitu jugalah sekiranya seorang hamba sentiasa mengetahui, sentiasa sedar bahawa Allah Ta'ala mengetahui dia setiap saat, maka sepatutnya itu membuat dia melakukan amal-amal kebajikan. Sepatutnya itu membuat dia untuk sentiasa taat kepada perintah Allah yang Maha mengetahui dia dan meninggalkan segala tegahan-tegahan Allah Ta'ala yang Maha mengetahui dia setiap saat. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Ta'ala juga mengetahui ma tusirrun, apa yang kamu rahsiakan. Rahsia ni terbahagi kepada dua. Ada rahsia yang baik dan ada rahsia yang buruk. Rahsia yang baik yang kamu simpan, yang kamu rahsiakan, itu pun Allah Ta'ala tahu. Seperti apa misalnya? Seperti niat yang baik. Niat itu rahsia. Hanya kita dan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Maka sekiranya kita menyimpan rahsia, dan itu adalah rahsia yang baik, seperti niat yang baik, tujuan yang baik, ya, maka itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tu'linun, dan apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu nampakkan, ya. Jadi semua apa yang dirahsiakan dan apa yang dinampakkan secara terang-terangan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, Wallahu alimun bidhatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui semua apa yang tersimpan di dalam dada manusia ni. Ya. Ini memberi peringatan kepada kita ayyahrusa wa yajtahida fi hifzi batinihi min al-akhlaqir radhilah wa ittisafihi bil akhlaqil jamilah. Ini memberi peringatan kepada kita supaya hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga batin kita, untuk menjaga isi hati kita, minal akhlaqir radhilah, daripada akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak itu bukan sahaja pada zahir kita, tetapi juga akhlak itu pada batin kita. Maka melalui ayat wallahu alimun bidzatis sudur, sepatutnya ini menyedarkan kita dan mendorong kita supaya bersungguh-sungguh menjaga batin kita daripada akhlak-akhlak yang buruk. Apa dia akhlak yang buruk di dalam hati itu? Antaranya adalah niat yang buruk, takbur, hasad dengki, ya, ujub, takjub dengan diri sendiri, riya dan lain sebagainya. Pada masa yang sama, wattisafi bil akhlaqil jamilah, hendaklah kita menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik, seperti keikhlasan, sifat tawadu, ya, dan lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala mengetahui hati kita, semua yang ada dalam hati kita. Bahkan yang menjadi objek perhatian Allah Ta'ala adalah hati kita. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memandang kepada bentuk rupa zahir kamu, tetapi yang Allah Ta'ala pandang ialah hati kamu.
Maka hati ini menjadi perkara yang sangat penting, ya, untuk kita jaga. Kerana hati ini ia menjadi pemimpin kepada seluruh anggota tubuh badan. Maka jika hati seseorang tu baik, insya-Allah semua anggota tubuh badan baik. Namun jika hati ini rosak, maka semua pasti akan rosak. Maka disebut di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahal jasadu kulluh, wa idza fasadatil jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ya, hati yang ada di dalam dada kita ni, kalau ia baik, seluruhnya akan baik. Kalau dia buruk, seluruhnya akan menjadi buruk, akan menjadi rosak. Ya, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada kita. Ini mesti menjadi peringatan kepada kita supaya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga isi hati kita, untuk menjaga batin kita. Kerana apa yang ada dalam batin kita itu tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Ya, bahkan nanti di akhirat akan dibongkar segala sesuatu yang kita sembunyikan di dalam dada kita. Saat ini kita sembunyikan di dalam dada kita, kita rahsiakan, tak ada siapa yang tahu. Tapi ketahuilah, sampai masanya pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan bongkar semua yang ada dalam hati manusia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Sebagaimana nanti kubur-kubur dibongkarkan Allah, sehingga akan keluar daripada situ semua umat manusia, maka begitu juga Allah akan membongkar semua yang ada di dalam dada manusia itu, sehingga ia akan keluar. Maka sesiapa yang menyimpan perkara-perkara yang baik di dalam hatinya, di dalam dadanya, maka itulah nanti akan dibongkarkan Allah Ta'ala. Tetapi sesiapa yang menyimpan di dalam hati dia kebusukan, kekotoran, maka itu jugalah nanti yang akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu, selain kita penting untuk memperbaiki zahir kita, kita perlulah untuk memperbaiki batin kita, kerana semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa aman hanya kerana manusia tidak tahu. Jangan pernah merasa selesa kerana semata-mata orang tak tahu. Ketahuilah bahawa Allah sentiasa mengetahui kita, tidak pernah satu saat atau satu tempat pun melainkan Allah Ta'ala mengetahui kita. Dan itu semua nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung ayat yang kelima surah At-Taghabun. Moga-moga kuliah ini bermanfaat bagi kita semua, dapat mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah Ta'ala serta nikmat kesempurnaan penciptaan Allah bagi kita, dan sentiasalah beringat bahawa kita akan kembali kepada Allah. Salah satu persiapan terbaik untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala ialah dengan sentiasa menyedari bahawa Allah mengetahui kita setiap saat di mana pun kita berada. Dan kalau itu sudah ada di dalam hati kita, kesedaran itu ada dalam hati kita, maka insya-Allah kita akan melakukan amal-amal kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Maka itulah modal yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak nanti, ketika mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.